Mahathir membuat kenyataan bahawa dia merasa bingung apabila mendapati ahli-ahli UMNO masih lagi ingin mengekalkan kepimpinan yang sama. Apa komen Datuk? Komennya manusia macam Mahathir ni sepatutnya kita tak dengar lagi dah apa benda komen-komen yang dia buat. Dia mengatakan dia bingung sebab ahli-ahli UMNO mengekalkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti. Sepatutnya dia juga merasa bingung bila mana pada pilihan raya 1999 buat kali pertamanya pada ketika itu kita kalah teruk tuan-tuan di kursi-kursi Melayu, kursi-kursi UMNO. PAS pada ketika itu memenangi kursi paling banyak dalam sejarah dia. Tetapi Mahathir pada ketika itu tuan-tuan telah meminda perlembagaan UMNO. Saya masih ingat lagi saudara, pada ketika itu untuk lawan jawatan presiden, saya masa tu berada di kem tahanan. Saya tahu saya di dalam ISA, saya dimaklumkan maka wujudnya apa yang dipanggil sebagai undi bonus. Nak lawan presiden ni, pertamanya kena ada undi bonus daripada setiap bahagian. Dan keduanya kena ada pencalonan, certain percentage pencalonan untuk memenangi, untuk membolehkan seseorang itu bertanding jawatan Presiden UMNO. Tapi malangnya saudara, bila diletakkan syarat yang begitu ketat untuk menentang jawatan Presiden UMNO, maka akhirnya tuan-tuan, yang dapat bertanding jawatan Presiden UMNO hanyalah Tun Dr. Mahathir. Saya masih ingat lagi pada ketika itu yang menentang beliau ialah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Hanya bahagian Hashim Shafin, kalau tak silap saya, Tanah Merah, yang mencalonkan Tengku Razali. Yang lain tak berani nak mencalonkan. Apatahnya tuan-tuan, bila letak syarat yang begitu luar biasa tingginya, maka akhirnya jawatan presiden tu lebih kurang sama je, tidak dipertandingkan. Jadi sebenarnya patutnya Tun Dr. Mahathir ni, dia cermin diri dia dululah sebelum dia kata ke orang. Pada ketika itu saya masih ingat lagi, orang Melayu semua marah dengan Tun Dr. Mahathir kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, dipenjarakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan kemudian muncul di mahkamah dengan matanya yang lebam. Dan 1999 tuan-tuan, undi orang Melayu kepada Barisan Nasional Jahanam. Ini menyebabkan pada tahun 2001, apa yang Mahathir buat? Dia bukan hanya merosakkan sistem pemilihan UMNO. Alhamdulillah bila Datuk Seri Najib mengambil alih sebagai Presiden Parti, dia telah hapuskan semua ni. Undi bonus dia hapuskan, percentage untuk bertanding, pencalonan dah tak perlu lagi, jadi bebas, siapa pun boleh bertanding. Dan kemudian saya masih ingat lagi di zaman Datuk Seri Najib, dia telah pun memindahkan kuasa daripada perwakilan lebih kurang 2,000 lebih orang yang memilih Presiden, Timbalan, Naib dan juga Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia telah pun mengubah menjadi pemilihan berlaku di peringkat akar umbi, tuan-tuan. Maknanya pemilihan bukan lagi dibuat oleh perwakilan di peringkat pusat, tetapi ialah perwakilan UMNO di peringkat bahagian yang akan mengundi jawatan kepimpinan, dan yang terlibat ni tuan-tuan lebih kurang dalam 162,000 orang yang menjadi perwakilan di peringkat cawangan, yang menjadi perwakilan dalam persidangan UMNO bahagian yang memilih kepimpinan.
Okey. Yang keduanya, saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir. Kenapa perwakilan memutuskan untuk mengekalkan Datuk Zahid? Saya rasa kita pun kena ucap terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir. Kerana siapa juga yang lawan Tun Dr. Mahathir, orang itu disambut baik oleh parti. Contohnya, Datuk Seri Najib. Antara orang yang menentang Tun Dr. Mahathir dengan lantang sekali. Dan beliau dihadapkan ke muka pengadilan dengan pendakwaan terpilih oleh Tun Dr. Mahathir. Dan saya rasa semua orang tahu aura Datuk Najib walaupun dia sudah terpenjara. Dan besok beliau akan dihadapkan ke Mahkamah Persekutuan dalam semakan kehakiman beliau. Dan kita doakan semoga beliau berjaya. Cuma 2 hari lagi postpone. Sepatutnya 19, 20 dengan 20 berapa hari bulan. Patut bicara tetapi hanya esok 1 hari saja. Jadi maknanya kita mungkin takkan dapat keputusan semakan kehakiman Datuk Najib ni dalam masa terdekat lah tuan-tuan. Dan keduanya tuan-tuan, kita lihat Datuk Zahid juga. Ini pun kita nak kena ucap terima kasih pada Mahathir. Bila Mahathir mengarahkan supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO dan Datuk Zahid menolak permintaan Mahathir, dan juga dia juga tolak permintaan Mahathir supaya beliau setelah membubarkan UMNO menyertai bersatu secara beramai-ramai. Ini juga telah menyumbang kepada kenapa perwakilan mengambil keputusan untuk mengekalkan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. Kerana dia tidak tunduk dengan Mahathir dan dia tidak tunduk dengan kroni ataupun boneka Mahathir, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita juga kena ucap terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir kerana siapa juga yang beliau kerjasama dalam parti ni, nampak gayanya ditolak oleh parti, oleh akar umbi. Kita lihat bahawa dalam undi untuk menentukan sama ada jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Siapa yang nak lawan Datuk Zahid ni? Antara nama-nama yang disebut, kita tengok antaranya ialah Hishamuddin Tun Hussein. Orang tahu bahawa ini memang orang Mahathir. Walaupun dia pernah menjadi orang Datuk Najib, sepupu pun Datuk Najib, tetapi nama je sepupu tuan-tuan. Dengan sepupu dia pun, dia bantu Mahathir untuk sumbatkan Datuk Najib ke dalam penjara. Kita lihat tuan-tuan, bila kita kalah pilihan raya, dia tak nak bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Dia bantu pula Mahathir. Kalau tak bertanding tak apa lagi, dia bantu pula Mahathir. Dengan memujuk 16 orang ahli parlimen kita untuk menyertai bersatu. Mula-mula bebas, lepas tu lompat ke bersatu. Kemudian dia pujuk ketua-ketua UMNO bahagian di Sabah, suruh mereka melompat beramai-ramai menyertai bersatu. Jadi tuan-tuan, apa yang Hishamuddin buat untuk Mahathir ini, orang tak boleh lupa. Orang tak boleh lupa, dan ianya telah menyebabkan perwakilan-perwakilan UMNO menolak mengekalkan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO dan Tok Mat sebagai timbalan Presiden UMNO. Ini kita jangan lupa. Keduanya, kita pun tahu juga Khairi Jamaluddin dulu memang membenci Tun Dr. Mahathir kerana sebab-sebab peribadilah. Cerita panjang. Tetapi, saudara, apa berlaku bila mana Datuk Seri Ahmad Zahid nak bertanding jawatan Presiden UMNO? Saya masih ingat bila saya suruh KJ bertanding timbalan setidak-tidaknya, dia kata no. Tok Mat akan bertanding timbalan pada ketika itu, tahun 2018. Dia kata saya akan pergi VP saja. So kita ingat dia betul-betul nak bertanding VP. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada usaha di pihak Mahathir kerana ketika itu pertandingan akan berlaku 2 penjuru.
di antara Tengku Razali Hamzah dan juga apa ni, siapa nama? Tengku Razali Hamzah dan siapa nama ni? Datuk Zahid. Dua-dua ni orang yang dibenci oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi apa yang Mahathir buat, dia takut Tengku Razali pada ketika itu nampak macam mood Tengku Razali itu kuat, nak pastikan undi berpecah, maka dia telah berjumpa dengan Pak Lah. Dan Pak Lah telah ni Tun Mahathir jumpa dengan Pak Lah, dan Pak Lah telah memujuk KJ untuk bertanding Presiden UMNO. Saya masih ingat lagi masa jamuan Hari Raya Aidilfitri. Amat mengejutkan bila mana Pak Lah yang membenci Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, tiba-tiba Pak Lah pergi ke jamuan Hari Raya Tun Mahathir di Putrajaya dan menyampaikan berita bahawa Khairil Jamaluddin bersetuju untuk bertanding jawatan Presiden UMNO. Ini menunjukkan bahawa kita lihat salah satu sebab kenapa orang hari ini menolak KJ pun sedikit sebanyak disumbangkan oleh Mahathir juga. Begitu juga dengan Jogani. Siapa tak kenal Jogani ni, tuan-tuan? Dia juga mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan orang yang dekat dengan Tun Dr. Mahathir, iaitu Syed Mohtar Al-Bukhari. Ada yang kata dia menjadi proksi, ada yang kata dia ni rakan niaga. Namun kita lihat dia bertanding jawatan naib presiden pun dia ditolak. Dia ditolak. Dan hari ini dia bercita-cita nak lawan jawatan Presiden UMNO. Kalau orang boleh terima dia, dia adalah ahli parlimen, dan kalau nak kata dia ni bersih lah contohnya, sudah pastilah orang akan membantah. Orang akan membantah. Kalau dia diterima, dia tak ada hubungan dengan Syed Mohtar, tak ada hubungan dengan Mahathir. Kalau dia diterima oleh perwakilan tidak akan bersetuju. Lebih daripada 90% perwakilan bersetuju supaya Datuk Zahid dikekalkan sebagai presiden dan Tok Mat dikekalkan sebagai timbalan presiden. Maknanya di hati perwakilan-perwakilan ni, tuan-tuan, baik tiga-tiga orang ni, seorang pun tidak diyakini oleh perwakilan untuk mengambil alih pucuk pimpinan parti sebagai timbalan ataupun sebagai presiden UMNO. Ini jelas, tuan-tuan.